Assalamualaikum, korang pernah dengar tak tentang misteri Kemopo, pelanu humubi yang meneguhkan Lonipa? Di mana ni gula yang lepas, Kemopo ni telah merulirkan semua Jumpita yang ada di seluruh Gemiba. Puncalah dahsyat sampai Wowoke pun terpaksa mengakhiratkan Rumaiso yang tengah Zunimal. Dan kita tahu Rumaiso yang tengah Zunimal ni kita sesekali jangan apa? Tak faham? Cerita tadi korang tak faham langsung? Apa yang korang tak faham? Saya tanya soalan korang sebenarnya memang faham. Apa yang misteri? Kemopo lah. Kemopo ni apa pula? Apa yang dia buat? Senang je. Dia pelanu humubi dan dia telah merulirkan semua Jumpita di seluruh Gemiba di gula yang lepas. Kenapa Wowoke ni dahsyat? Sebab dia buat Wowoke terpaksa mengakhirkan Rumaiso yang tengah Zunimal. Dan boleh dia jawab semua soalan-soalan tu tadi? Apa yang korang tak faham? Perkataan-perkataan tu korang tak faham? Jajak, kalau macam tu macam mana korang boleh faham perkataan-perkataan lain? Jom buka Linda Ajar. Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Ajar Pendidikan di luar buku teks. Kenapa korang tak faham perkataan Kemopo tapi korang faham perkataan yang lebih kurang sama, Kemboja? Kenapa kita tak faham perkataan KIW tapi kita boleh faham perkataan pengembaraan yang lagi panjang dan lagi kompleks daripada perkataan 3 huruf KIWQ tadi tu? Kenapa perkataan-perkataan yang panjang ni kita tak tukarnya dia jadi maksudnya kepada perkataan yang pendek tadi tu? Hitch ke, hun ke, bukannya semua perkataan-perkataan ni dah habis guna dah? Kenapa kita nak juga guna perkataan-perkataan panjang? Sebenarnya persoalan macam mana sebenarnya kita faham sesuatu perkataan adalah satu misteri yang masih didebatkan panjang sampai sekarang. Dan nampak gayanya masih belum ada jawapan yang memuaskan. Dan ni sangat-sangat aneh lah sebab kita guna perkataan-perkataan ni setiap hari. Memang susah nak bayang kehidupan kita kalau kita tak gunakan, kalau kita tak mengeksploitasikan konsep perkataan. Ada beberapa teori yang cuba menjelaskan macam mana sebenarnya kita faham makna sebuah perkataan. Teori pertama, teori kamus. Macam mana sebenarnya kita faham perkataan suka? SUKA. Paling mudah sekali sebab kita rujuk kamus lah kan. Kamus adalah kompilasi besar gedebuk segala makna perkataan dan definisinya yang kita gunakan dalam bahasa kita. Siapa yang buat kamus ni? Orang-orang pandai lah kot, pakar-pakar bahasa, dan mereka lah yang menentukan segala macam makna bagi setiap perkataan yang kita guna. Dah ada orang pandai untuk fikirkan makna perkataan-perkataan untuk kita. Buat apa kita nak pening-pening je dok? Bener juga ya. Tapi ada masalah dengan teori kamus ni. Cuba korang tengok 3 perkataan ni. Segitiga, kereta dan cinta. Cuba korang bagi definisi maksud bagi perkataan segitiga. Senang je kan? Satu bentuk yang ada 3 sisi. Maksud dia tepat dan susah untuk kita faham dengan cara yang lain. Tapi macam mana pula dengan perkataan kereta? Kalau kamus Dewan, dia bagi perkataan kereta maksudnya adalah kenaikan beroda yang ditarik oleh binatang, digerakkan oleh enjin atau ditolak. Itu ke maksud kereta? Kalau macam tu, motor pun boleh jadi kereta. Sebab dia ada beroda, dia boleh gerakkan dengan enjin dan kita boleh tolak dia. Kapal pun boleh jadi kereta, kapal terbang pun boleh jadi kereta kalau macam tu. Jadi kita mungkin akan tambahlah definisinya supaya akan lebih tepatlah dengan apa yang kita faham sebagai kereta. Kereta ni mungkin ada 4 tayar dan 4 pintu. Tapi ada je kereta yang ada 3 tayar. Cuma kereta ni minta selalu terbabas lah. Tapi tak semua kereta pun ada 4 pintu. Banyak je yang ada 2 pintu. Dan tak ada bumbung pun ada. Dan lagilah pening kalau kita nak definisikan sesuatu perkataan yang sangat-sangat abstrak macam cinta.
Kalau bini hang tiba-tiba minta hang terangkan pasal cinta hang pada dia, hang tak akan hang nak bagi kamus. Nah ini maksud cinta. Cari sendiri dalam kamus tu. Dia letak Ajinomoto 3 tan jadi dalam lauk hang. Dan masalah paling asas kenapa teori kamus ni tak cukup bagus untuk terangkan macam mana sebenarnya kita faham sesebuah perkataan tu adalah kamus ni sendiri dia menggunakan perkataan untuk menerangkan perkataan. Jadi perkataan yang digunakan untuk menerangkan perkataan tu kena diterangkan pula dengan perkataan yang lain yang dan dia macam akan berulang-ulang tanpa ada kesudahan. Jadi ada tak teori lain selain pada teori kamus? Satu lagi teori macam mana kita boleh faham sesuatu perkataan yang kita guna adalah teori denotasi. Kiranya sesuatu perkataan tu dia bermakna bila kita boleh sandarkan dia kepada sesuatu benda fizikal dalam dunia nyata. Paling simple kalau kita dengar perkataan kita boleh tunjuklah apa yang merujuk kepada perkataan tu. Kucing. Tu kucing. Contohnya macam perkataan Malaysia. Dia ada makna sebab dia merujuk kepada suatu negara di Asia Tenggara, di utara Singapura. Tapi perkataan macam nyok nyek dia tak ada makna sebab kita tak boleh nak tunjuk perkataan ni dalam dunia nyata kita. Mana nyok nyek kita tak boleh nak tunjuk. Siapa nyok nyek? Kenapa nyok nyek? Masalah dengan teori ni adalah tak semua perkataan bermakna yang kita boleh tunjuk dalam dunia nyata kita. Contoh macam pendaraban, kebijaksanaan. Tak ada benda dalam dunia nyata ni yang kita boleh tunjukkan perkataan-perkataan ni. Kita bolehlah tunjuk contoh kebijaksanaan. Contohnya macam korang langgar SOP ke, lepas tu korang tak pergi upload kat media sosial lah. Itu adalah contoh kebijaksanaan. Tapi kalau korang nak tunjuk suatu objek, ini adalah kebijaksanaan, dia tak boleh. Dia tak jadi. Tak ada benda yang memegang label kebijaksanaan. Begitu juga dengan nama. Kalau dengan teori denotasi ni, nama Haziq dia bermakna sebab ada orang yang kita boleh tunjuk nama dia Haziq. Ni Haziq. Haziq ni wujud di dunia nyata dan kita boleh tunjuk Haziq sebagai Haziq. Maka Haziq itu bermakna. Masalahnya adalah bila Haziq ni mati, maka kalau ikut teori ni, nama Haziq tu dah tak bermakna lah. Sebab kita dah tak boleh nak tunjuk Haziq yang tengah wujud di dunia. Kecuali setiap kali nak guna nama Haziq, korang kena pergi kubur dia, pergi tunjuk. Orang dah tak boleh nak cakap pasal Haziq sebab Haziq dah tak ada. Maka teori ini pun adalah satu teori yang ada kelopungan dia. Ada satu lagi teori yang cuba jelaskan macam mana sebenarnya korang boleh faham segala macam makna ni perkataan yang korang duk dengar daripada video ni sejak daripada korang tekan play, iaitu teori image. Di mana dalam teori ni dia kata, makna perkataan ni kita boleh faham bila makna otak kita dia keluarkan satu image dalam kepala kita bila dia mendengar sesuatu perkataan. Beza mungkin dengan perkataan Jumiba. Bila dengar perkataan ini tak ada image yang keluar dalam otak kita, kan? Sebenarnya saya tak tahu apa dalam otak korang ni. Kok bersawang ke, ada rama-rama ke, saya tak tahu apa yang berlaku dalam otak korang apabila korang mendengar perkataan macam Jumiba. Dan inilah masalah dengan teori ini. Kalau makna perkataan adalah apa yang dikeluarkan oleh otak masing-masing, kalau macam tu macam mana saya nak tahu bila saya sebut perkataan hijau apa yang keluar dalam otak anda? Kalau saya tahulah otak saya bayangkan warna hijau yang macam mana. Macam ni. Tapi orang lain saya tak tahu. Hijau bagi saya mungkin merah bagi mereka. Dan satu lagi masalah adalah walaupun pada perkataan-perkataan yang tak bermakna pun otak kita sebenarnya boleh mengeluarkan image mental sendiri. Contohnya macam perkataan Kiki dan perkataan Boba. Kedua-dua perkataan ni adalah perkataan yang tak bermakna lah. Dan saya pernah buat video pasal ni sebelum ni. Bila kita dengar perkataan Kiki, otak kita akan mengeluarkan satu image seolah-olah image tajam. Dan Boba dia akan mengeluarkan image seperti image melengkung yang gemuk. Peliknya padahal perkataan-perkataan tu dia tak bermakna kan. Jadi kesimpulannya macam mana sebenarnya kita faham sesuatu perkataan ni penting lah kan. Kita kena tahulah benda ni sebab kita guna setiap hari adalah asas hidup kita sendiri ni. Malangnya tak ada jawapan yang mutlak walaupun untuk benda yang sangat-sangat fundamental ni.
Tapi tak kira lah apa pun teorinya, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa bahasa ni dia kabur, dia samar-samar secara sifat dia. Dia boleh dimanipulasi dan maknanya boleh berubah-ubah mengikut keadaan, mengikut konteks, mengikut intonasi, mengikut penerima dan mengikut penutur. Itulah sebabnya ramai sangat yang dikecam sebab penggunaan kata mereka salah, tak tepat, disalah faham, walaupun mereka mungkin sebenarnya memiliki niat yang tak jahat pun. Dan itulah sebab dalam media sosial ke, kalau kita jumpa siapa-siapa yang kenyataan mereka macam minta kena kecam, kita kena cari dulu ada double ke triple meaning, kita kena siasat dulu apa sebenarnya makna yang dikehendaki, yang mungkin hilang dalam masalah fundamental macam mana kita memahami makna perkataan. Jadilah pengguna media sosial yang berempati gitu. Dan inilah sedikit sebanyak penerokaan kita terhadap satu misteri yang sebenarnya agak pelik kalau kita fikir, iaitu misteri perkataan. Jadi apa pandangan anda? Ada tak perkataan ada ataupun ada tak teori-teori yang anda rasa korang dengar perkataan ini sebab aku faham perkataan ni? Tulis dalam bahagian komen. Macam tu juga kalau korang menyokong saluran ajar dan ingin membantu untuk mengembangkan lagi ilmu-ilmu yang kami ketengahkan, insya-Allah boleh tekan butang like, share dan subscribe. Macam tu juga boleh consider untuk menjadi ajarian dengan menekan butang join dan juga untuk menekan butang follow, insya-Allah sangat-sangat membantu. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.